علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Jadi saya dimaklumkan kita atau pengajian yang sebelum ni berhenti pada bab yang ke-11, ada adab mengerjakan sembahyang. Jadi tuan-tuan, sebelum kita masuk bab ni, sedikit ringkasan tentang kitab ni. Walaupun mungkin kalangan hadirin-hadirat yang biasa dengar sebelum pengajian ini berkenaan maksud Imam Al-Ghazali pengarang kitab ni menulis kitab ni. Pertamanya, Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, salah seorang ulama besar dalam sejarah Islam. Dan beliau bukan setakat ulama yang dikagumi, yang menjadi permata khazanah ilmu Islam, memenuhi maktabah ataupun library Islam dengan karya-karyanya. Malah sehingga hari ini Imam Al-Ghazali merupakan tokoh yang dikaji oleh bukan Islam, kerana keluasan ilmu dan juga perbincangan-perbincangan yang ditinggalkan oleh Imam Al-Ghazali ini dalam sudut keilmuan. Beliau juga merupakan umdah, sandaran ulama besar dalam mazhab Syafi'i pada zaman beliau, di mana kita pun maklum bahawa selepas zaman Imam Syafi'i ni, tuan-tuan, datang ulama-ulama yang meneruskan ilmu dan juga penulisan Imam Syafi'i dan juga penyusunan mazhab Syafi'i dalam konteks fiqh. Sehinggalah pada zaman Imam Al-Ghazali pada tahun 500 Hijrah, dengan ketinggian ilmu beliau, sebelum beliau, guru beliau merupakan sandaran mazhab Syafi'i, iaitu Imam Haramain, Imamul Haramain Al-Juwaini. Tapi seperti mana disebutkan dalam sejarah, ketika Imam Ghazali wujud, Imam Haramain masih ada lagi, Imam Ghazali telah mendahului gurunya. Sehingga kan ada kata-kata masyhur bagi Imam Haramain, dikata pada Imam Ghazali, dikata, "Wahai Ghazali, laqad dafantani hayyan." Wahai Ghazali, kamu telah tanam aku hidup-hidup. Ini kebumikan aku hidup-hidup. Maksud dia, hilang kemasyhuran ataupun dia lebih tinggi daripada guru dia Imam Haramain. Walaupun dua-dua imam besar, tuan-tuan. Kemudian Imam Ghazali bukan setakat kehadapan dalam ilmu fiqh, sehingga kembali sandaran mazhab Syafi'i ketika itu, iaitu fatwa-fatwa semua Imam Al-Ghazali lah yang menyusun, sehingga kan kebanyakannya rujukan kepada Imam Ghazali pada zaman tersebut. Malah beliau juga adalah merupakan tokoh besar dalam ilmu usul fiqh dan usuluddin, ilmu agama, dalam ilmu akidah. Malah beliau mengkaji ilmu falsafah yang sesat, sehingga kan beliau berjaya mematahkan hujah-hujah ahli falsafah ketika zaman tersebut, sehinggalah diberi julukan Hujjatul Islam, ini hujah bagi Islam. Hatta sehingga hari, tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka kitab, baca, kalau ada ulama kata telah berkata Hujjatul Islam, maka tidaklah dimasukkan mereka Imam Al-Ghazali. Beliau yang sebenarnya dapat gelaran Hujjatul Islam. Baik. Tapi pada akhir usia Imam Ghazali, beliau mula merasa sesuatu yang kosong dalam diri beliau. Hingga kan beliau tinggalkan Baghdad, tempat dia mengajar dan tempat para ulama datang ke sana untuk menuntut ilmu di Baghdad, Iraq. Beliau tinggalkan Iraq, pergi ke Dimashq, jadi ke Syria, dekat Masjid Umawi. Beliau dulu beruzlah di sana, menyendirikan diri dan beribadah, bertafakur dan berzikir. Sehinggalah ada satu perubahan besar dalam diri Imam Al-Ghazali, dan beliau meninggalkan kemasyhuran dan juga melalui jalan ahli tasawuf. Sehinggalah beliau
menulis semula kitab-kitab dengan memasukkan elemen-elemen tasawuf dalam fiqh. Sehingga beliau menulis ketika itu kitab yang masyhur, iaitu kitab Ihya Ulumuddin. Sebab sebelum tu dia rasa ilmu yang dibahaskan oleh ilmuwan Islam pada zaman tersebut dah jadi kering hanya semata-mata pada perbahasan, perbincangan, tanpa dah mula dah bahagian roh tu ditinggalkan. Jadi beliau tulis kitab Ihya Ulumuddin yang mana menitik beratkan bukan sahaja ilmu syariat dan juga ilmu rohani. Tapi kitab ni kemudian besar, terlalu besar. Di rumah saya sendiri ada 5 jilid kitab zaman dulu tu yang cetakan rapat tu kan. Cetakan rapat tulisan kecil-kecil itu pun 5 jilid. Sekarang ni dicetak balik dengan 10 jilid, bagi besar sikit tulisannya. Kemudian Imam Ghazali sendiri melihat bahawa kitab tu agak berat, dan malah Imam Ghazali sendiri mengatakan bahawa beliau menulis kitab ni asalnya untuk para ulama. Jadi beliau ringkaskan pula daripada kitab Ihya Ulumuddin ni, ambil bahagian yang memang khusus tentang permasalahan rohani. Beliau tulis kitab Minhajul Abidin, yang mana kitab itu masyhur dan dijadikan siri-siri kuliah di masjid-masjid dan surau, Minhajul Abidin. Dan beliau juga menulis kitab yang kita baca hari ini, kitab Bidayatul Hidayah, bagi memberi satu mukaddimah dan perjalanan ataupun asas bagi perjalanan kita ni. Kalau betul-betul nak mencapai kepada keikhlasan dan juga kepada kemuncak hidayah Allah Ta'ala, dia kata perlu ada permulaan dia, iaitu panggil bidayah. Beliau mengatakan dalam mukadimah kitab ni, kita tercari-cari hidayah Allah Ta'ala, tapi ketahuilah hidayah tersebut ada martabat-martabatnya. Kadang-kadang kalau kita silap, kita nak cari hak yang tinggi sangat, kita terlupa hak yang permulaan dia, maka takkan sampai. Jadi dalam kitab ni dia kata nak jalan perjalanan rohani ni ada permulaan dia. Jadi dia pun tulis kitab ni, dia kata Bidayatul Hidayah, maksudnya permulaan bagi mencapai hidayah Allah SWT. Jadi kalau kita tuan-tuan pun, saya tengok dah tengah-tengah kitab ni. Waktu itu tengah-tengah, maksudnya tangga tu dah mula tengah-tengah tangga lah, nak sampai dah kot. Jadi nak kata apa yang Imam Ghazali susun dalam kitab ni tuan-tuan, memang kitab untuk amal. Kitab kita faham dan amal, dan insya-Allah kalau kita betul-betul berusaha untuk laksanakan bimbingan yang dipandu oleh Imam Al-Ghazali ini, insya-Allah seperti mana disebutkan akan capailah kepada apa yang disebutkan sebagai hidayah tadi, ataupun nihayatul hidayah, kemuncak hidayah dia. Jadi kita masuk insya-Allah pada pagi ini bab adab solat. Kita lihat kalau pengajian kita, kitab Safinatun Najah, kuliah maghrib kita tu memang bincang tentang ilmu fiqh, hukum ahkam. Tapi di sini kita lihat Imam Al-Ghazali dia masukkan elemen adab dan juga perkara-perkara maknawi tentang solat tersebut. Jadi saya baca dulu tuan-tuan kata-kata Imam Ghazali yang asal dalam bahasa Arab, kemudian kita baca yang terjemah. Qala adabus salah, fa idza faragta min taharatil hadath wa taharatil khabath fil badani wa thiyabi wal makan wa min satril awrati min surrati ila rukbati fastaqbilil qiblata qa'iman murawihan baina qadamayka bihaitsu la tadummuhuma wastawi qa'iman waqra' qul a'udzu birabbin nas tahassunan minasyaitanir rajim wa ahdir qalbaka wa farrighu minal wasawis wanzur baina yaday man taqumu wa man tunaji واستحي أن تناجي مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوساوس الدنيا وخبائث الشهوات. Maksudnya, apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis dan pada badan, pakaian dan tempatmu, di mana dibincangkan sebelum ni dalam bab bersuci, dan bahawa kita nak menghadap Allah SWT, kita hendaklah bersihkan diri dulu daripada segala kekotoran, hakikat dia zahir dan batin. Dan ada adab tentang bersuci tadi kita dah telah berbincang dalam pengajian yang lepas. Dan engkau telah suci daripada hadas, dan setelah engkau menutup aurat daripada lutut sampai ke pusat bagi lelaki. Kat sini dalam kurungan ni tambahan daripada penterjemah kitab, iaitu Maulana Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fahmi Zamzam. Sebab dia kali bukan Imam Ghazali dia kata daripada lutut sampai pusat je. Tapi sini bagi kita faham bahawa hak dimasukkan ni bagi lelaki, dan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan bagi perempuan.
Maksud dia nak bagi tahu bukanlah kita nak menghadap solat Allah Ta'ala ni tutup daripada pusat dengan lutut je. Tapi nak kata setelah kamu tutup aurat, yang mana had aurat tersebut bagi lelaki yang wajib daripada pusat dan lutut. Kalau kita bincang dalam masalah fiqah tuan-tuan, pusat dengan lutut asal dia bukan aurat. Dia sempadan aurat, tetapi tetap wajib tutup sempadan aurat. Walaupun asal dia bukan aurat, tapi tetap wajib tutup sempadan aurat, iaitu pusat dengan lutut. Tetapi kalau kita solat pakai kain, tutup hanyalah kawasan aurat saja. Maksudnya kita pakai kain berikat contohnya, tutup kat perut sampailah dekat betih. Betih pun separuh dia. Solat kita sah tapi makruh. Solat sah tapi makruh. Sekurang-kurang ni kalau katalah kawan tu, dia katalah kan, ni bukan nak cerita bagi doa, tapi katalah dia punya pakaian hilang semua, kena curi, tinggal satu kain saja, dan hari tu pagi tu terdesak dia nak solat, dia tutup antara pusat dengan lutut. Baju pun tak ada nak pakai. Sekurang-kurang dia cari sesuatu letak atas bahu dia. Sebab membiarkan bahu terbuka dalam solat, hukum dia tetap sah tapi makruh. Dan dalam satu hadis Nabi kata, letaklah sekurang-kurangnya tali. Dan tali letak atas bahu kita. Cuma nak kata kalau solat juga dalam keadaan tersebut, solat sah. Jadi kalau sekiranya kita dah tutup aurat untuk solat, maka hendaklah engkau menghadap kiblat dalam keadaan berdiri dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Maksudnya seperti yang disebutkan sini, dan berdirilah antara dua kaki dan berdirilah tegak. Kat sini dia tak terjemahkan. Imam Al-Ghazali sebenarnya kata bihaitsu la tadhummuhuma. Berdiri dan merenggangkan kaki pada keadaan yang kamu tidak merapatkan kaki. Solat merapatkan kaki makruh, tapi tak batal. Makruh. Jangan rapat sangat dan jangan kangkang sangat. Nampak tak? Jangan kangkang sangat. Setengah orang solat ada juga yang salah faham ada satu hadis tu. Nabi kata apa? Hazil manakibi wal aqdam. Bagi sama bahu dengan kaki. Dia faham sama ni kena rapat. Rapat bahu betul tak apa, tapi rapat kaki, apa akan berlaku kalau kita solat semua terkangkang kan? Sedangkan solat dalam keadaan makruh dalam mazhab Syafi'i itu, malah jumhur mazhab yang sebenarnya bagi sama, bagi straight kan. Wahadhi maksudnya bagi straight, hadis Nabi SAW tersebut bagi rata sama, tapi bukan semayang sampai kaki kita terkangkang sah, hukum makruh. Jadi kadar apa? Kadar sejengkal, sebagaimana Imam Al-Ghazali sebut sini, kadar sejengkal, bagi luas sikit. Begitu juga nanti dalam keadaan apa? Sujud pun sama, bagi renggang sikit kaki, bukan rapatkan. Nampak tak? Walaupun saya tahu ada kadang-kadang iklan ataupun ada poster, ada tampal-tampal kan, tampal-tampal bagi tahu cara sujud yang betul. Ada beberapa maklumat di sana kalau saya tengok sujud yang betul, mereka tulis, mereka buat gambar kan. Okey, dia buat kaki kalau sekiranya terangkat salah. Ni betul. Memang betul salah. Maksudnya kalau kaki kita terangkat memang betul salah. Tak, malah tak sah solat. Sebab syarat sujud kalau kaki terangkat tu memang batal. Ataupun dia tunjuk kaki dia tak terangkat tapi kaki dia letak dalam keadaan apa? Dalam keadaan terbalik macam tu. Dia apa? Letak atas tu. Macam mana nak kata? Bukan bersilang tu satu hal lah. Apa ni maksudnya kaki dia tak pokok jari kaki dia tu tak kena. Nampak tak? Jari-jari dia tu dilunjukkan keluar. Dia kat dalam macam tu kan. Ni memang tak sah. Malah tak sah kalau pacak kaki hanya hujung jari saja kena dekat lantai. Pun tak sah. Ni masalah sangat batal ni. Tak memang batal solat. Hatta pacak kaki tak sah. Ni kan ada sebut nas dalam kitab kan, kitab Munir Muhtaj ada. Dia kata wala hurufuha. Imam Syarbini sebut apa? Dan tidak sah juga huruf, maksudnya hujung-hujung jari. Mesti sekurang-kurangnya perut jari kaki ini ada yang kena dekat lantai. Itu mesti ada. Kemudiannya sunnah renggangkan sikit antara dua jari. Tapi dalam poster tu kena disuruh rapat. Sebab rapat ni sebab mazhab lain. Kadang-kadang poster macam ni dia pun translate daripada yang yang diambil daripada Mekah ke apa semua kan. Jadi mazhab ni pun lain. Dan mazhab kita makruh merapatkan kaki ketika sujud. Cuma yang penting jari tadi. Baik. Nak katakan kat sini kalau sekiranya kita dah selesai berwudu, dah tutup aurat,
kan, kemudiannya kita berdiri itu ready, renggangkan kaki kita sikit kadar satu jengkal, ada satu jengkal. Kemudiannya berdiri dengan tegak, kemudian membacalah olehmu surah An-Nas hingga akhirnya. Ini sebab surah An-Nas ni Allah SWT ajar kita doa untuk lindung diri kita dengan Allah daripada waswas Al-Khannas. Dan Al-Khannas nama syaitan yang mengganggu kita masa nak solat, kan? Sebab lagi kalau kita solat, hak yang memori tak mana-mana sebelum ni kita pun tak pernah teringat, dia nak main masa tu teringat semua benda. Jadi dalam dalam surah An-Nas ni Allah Ta'ala sebut kan, qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan manusia, kan? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Tuhan raja bagi seluruh manusia, ilahin nas, rabbin nas maksud Tuhan yang mengaturkan, yang menciptakan. Tapi ilah Tuhan yang menjadi sembahan manusia semua. Min syarril waswasil khannas, daripada waswas al-khannas. Dinamakan syaitan ni al-khannas daripada perkataan khanasa, maksud dia main pelan-pelan, lepas tu dia sambar benda, dia lari macam peragut lah. Pencuri yang style macam dia main senyap, lepas tu dia ambil, dia lari. Tu namanya al-khannas. Dia main kat hati manusia, dia buat waswas, dia lari. Dia lari. Dan alladhi waswisu fi sudurin nas, yang mana dia ni al-khannas ni memberi waswas dalam hati-hati manusia, di kalangan jin dan manusia. Nak kata manusia pun ada juga. Nampak tak? Di kalangan jin dan manusia. Manusia pun ada juga al-khannas. Baik. Jadi siapa yang suka buat was-was pada orang ni, dia khannas lah. Orang tu suka buat was-was. Elok-eloklah kita mengaji, kan, ikut kan ulama-ulama semua, dia main buat keliru. Dia main buat keliru tu, dia khannas dekat tu. Baik. Jadi kita baca surah ni sebab memang syaitan dalam beberapa hadis akan datang ketika seorang tu solat, maka dia peringatkan kita benda-benda yang kita dah tak ingat sebelum ni, nak bagi was-was. Lepas tu was-was rakaat kita ke berapa ni, ni kerap berlaku kan. Aduh, kita pun frust tengah solat. Baik. Jadi baca surah tersebut, dia kata sampai akhirnya. Engkau baca surah tersebut dengan niat membentengi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian hadirkan hatimu dan kosongkan jiwamu daripada sebarang was-was, dan hendaklah engkau fikirkan bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan engkau bermunajat dengannya. Yakni bermunajat ni maksudnya kita berbicara bercakap-cakap dengan Allah SWT. Jadi nak kata kat sini bahawa kita kena hadirkan diri kita bukan masa tengah solat, sebelum solat lagi. Ready kita bertemu Allah Ta'ala tu, jangan terbuai-terbuai, tu angkat-angkat takbir. Sebab tu hadirkan diri. Imam Ghazali nak ajak kita sendiri hadirkan diri sebelum solat. Kosongkan jiwa dulu. Segala kesibukan kita kat dunia dan segala perkara-perkara yang tak ada kena-mengena dengan solat ni, jangan masukkan dalam solat. Habis, hilangkan dulu, baru kita dapat hadirkan diri. Sebab Allahu Akbar. Sebab semua ni urusan hati. Jadi hati nak kena kuat. Sebab itulah tuan-tuan, sebenarnya ramai ulama membincangkan tentang masalah khusyuk solat ni. Kita kadang-kadang cari khusyuk solat ketika solat. Jadi sebab tu payah nak dapat. Sebab khusyuk solat, sebelum solat lagi nak kena khusyuk. Sekali Imam Ghazali ajak kita dalam kitab ni untuk kita khusyuk, ready khusyuk tu sebelum solat. Pada hakikatnya benda khusyuk ni tuan-tuan, dia bukan sebelum solat lagi. Dalam seluruh kehidupan kita nak kena belajar khusyuk. Khusyuk ni yang Nabi SAW sebut sebagai ihsan. Maksud khusyuk ni, asalnya dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab, asal khusyuk ni diam dan tenang. Diam dan tenang. Khasya'a maksudnya tunduk, rasa tunduk, takut. Wa khasyi'atil aswatul rahmani fala tasma'u illa hamsa. Dalam surah Taha kan. Maksudnya pada hari kiamat Allah Ta'ala kata, dan khusyuk suara kepada Allah Ta'ala, dan kamu tidak mendengar pada hari tersebut, hari kiamat, melainkan bisikan-bisikan saja. Tapi khusyuk orang sini maksudnya apa? Tenang. Bukan tenang, maksud dia keadaan yang tak boleh nak tinggi suara, semua takut. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Dan surah Al-Khashi'ah Allah Ta'ala cerita tentang orang-orang yang buat jahat pada hari kiamat, orang-orang yang
amalan dia tidak baik, wajah mereka khusyuk. Apa maksud di sini khusyuk di sini? Maksudnya wajah ketakutan. Sebab orang yang takut dia tak berani nak panggung kepala. Ni tunduk dalam keadaan pucat, takut. Ni antara makna khusyuk. Jadi nak dapat khusyuk ni tuan-tuan, asal dia kita kena membina sesuatu dalam diri kita yang dipanggil sebagai ihsan. Ihsan ni sentiasa rasa hadir dengan Allah Ta'ala, sentiasa rasa Allah Ta'ala perhati kita, dan sentiasa melihat segala apa yang berlaku di kiri kita ni di bawah peraturan dan percaturan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi sentiasa ada Allah dalam kehidupan kita. Sebab itulah kalau kita lihat sebelum ni pun Imam Ghazali dah cerita tentang adab-adab bangun tidur semua. Kita bangun tidur, kalau ikutkan dalam kitab ni, Imam Ghazali kata apa? Baca surah Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ni kalau hafal sampai akhir surah Ali Imran. Sekurang-kurang ni kita baca doa Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca dengan faham makna. Kita bangkit-bangkit tidur, maksudnya kita puji Allah Ta'ala terus, yang menghidupkan kita selepas matikan kita. Maksud dia tuan-tuan, kita bangkit-bangkit terus ingat Allah. Kemudiannya wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita kembali. Maksudnya bangkit-bangkit tidur tuan-tuan, terus minda kita ataupun kita punya akal kita terus memahami bahawa kita ada satu misi dalam hidup, iaitu nak kembali pada Allah. Nak kembali pada Allah ni kena faham apa dia punya tugas-tugasannya, apa kehendak-kehendaknya. Kita boleh lihat hari ni kalau seorang tu memang tenggelam pemikirannya hanya dalam bisnes saja, contoh ni kan, bukan tak boleh bisnes, tapi jangan sampai tenggelam sangat, sampaikan seolah semua benda fikir nak generate income, nak kena duit. Hatta ada sekarang ni pula jenis apa ni, coaching yang ajak kita untuk sentiasa set mind kita, duit sampai bawa duit seketui lagu tu kena cium, ingat duit supaya jadi magnet. Ni apa benda ni? Ajak semua kita sembah duit pula. Nampak tak? Sendirilah tentang Islam. Tapi orang yang beriman sebenarnya tuan-tuan, bagi bangkit pertama sekali dia ingat Allah. Dia ingat bahawa dia tercampak atas muka bumi ni akan kembali kepada Allah. Dan dia nak ada misi, iaitu nak pastikan Nabi sampai ke kampung halaman yang balik, iaitu syurga Allah SWT. Jadi hal ni yang Nabi SAW ajak kita. Jadi kalau seorang tu bangkit-bangkit tidur, ingat Allah, masuk tanah pun ingat Allah, minta lindung pada syaitan kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ingat ada musuh kita, syaitan. Dia duduk tempat kotor macam dalam tandas. Pemikiran dia kotor. Dia nak ajak kita pada benda-benda yang kotor. Jadi kita kena pastikan jangan ikut jejak langkah dia. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut jejak langkah syaitan, sebab dia suka buat benda kotor. Dan nampak tak? Allah Ta'ala kata innahu lakum aduwwun mubin. Dia musuh kamu. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Dan dia akan menyuruh kamu buat benda yang jahat dan benda yang keji. Jadi benda ni kita kena ingat. Jadi kalau kita tak ingat tuan-tuan, sebab tu ramai orang buat juga benda kotor, buat juga benda jahat sebab dia tak ingat. Yang ajak dia tu syaitan. Dan syaitan sebenarnya ada agenda dia. Dia nak padankan muka kita. Sebab nanti ikat dalam neraka tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hadis pun ada sebut juga, syaitan ni dia ada mimbar dia. Dia khutbah. Dia naik ni tuan-tuan, ahli neraka ni maki hamun dia lah. Hang lah punya pasal kata aku masuk neraka. Oh, lu maki dia lah. Syaitan kata-kata apa kata? La talumuni, lumu anfusakum. Jangan cela aku, kata. Cela hampa diri hampa sendiri. Dia kata, aku tak boleh buat apa tanya. Aku duk ajak lah. Siapa suruh ikut? Masa tu kita pun pandang muka lah. Na'udzubillah, bukan kita lah, insya-Allah. Allah Ta'ala melindungi kita semua daripada azab Allah Ta'ala. Baik, jadi tuan-tuan, sebab tu nak kena peringat pada awal. Kalau kita baca apa ni, zikir-zikir Nabi ajak ni, dia akan ingat kita ada musuh syaitan. Dan nampak Nabi ajak, dia ada dalam tanah tu. Sebab tanah tempat kotor, tempat jijik. Jadi jangan ada perangai syaitan, sebab dia ajak benda pada kekotoran. Jadi dalam keadaan macam ni tuan-tuan, secara umum dia, apa pun buatan kita, nak makan ingat Allah kan, bismillahirrahmanirrahim, baca doa. Kalau kau terlupa sekalipun, yang lain Nabi ajak, tengah-tengah tu baca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah awalnya dan akhirnya, supaya jangan terlalai pada Allah Ta'ala. Baca bismillah pada banyak keadaan. Jadi orang yang pegang sunnah macam ni tuan-tuan, insya-Allah Allah dalam hidupannya sentiasa Allah dan sentiasa ingat Allah. Jadi bila datang solat, lagilah dia akan lagi ingat Allah. Sebab dalam kehidupan harian dia pun, perkara-perkara yang adat dia pun, dia sentiasa ingat Allah. Jadi bila sekarang ni berdiri di hadapan Allah Ta'ala, lagilah betul-betul dia rasa dalam keadaan
masuk dalam hadrat Allah SWT. Nampak tak? Seperti seorang yang katalah dia ada attach dengan raja dekat satu negeri tu. Dia urus, katalah dia ni menjadi wakil raja untuk uruskan tu orang ni. Jadi apa benda perbuatan dia tuan-tuan, dia sentiasa ingat SOP yang ditetapkan oleh raja. Dia peringatkan orang buat macam ni. Jadi ingatan raja tu sentiasa ada pada dia sebab dia adalah orang suruhan raja. Tapi bila raja panggil menghadap, lagi datang hati dia rasa risau, lagi rasa haibah, lagi rasa gerun sekali masuk jumpa raja. Seolah macam itulah kita sebagai khalifah Allah datang ke bumi ni. Kita sentiasa ingat Allah sebab kita yang membawa amanah ni, amanah untuk mengatur kehidupan kita dengan perintah Allah SWT. Jadi bila kita datang kepada Allah Taala, lebihlah kita rasa khusyuk sepatutnya lah. Baik. Jadi di sinilah dia kata, bila dah hadapan Allah Taala tu, kosongkan terus hati kita, pemikiran kita daripada perkara-perkara was-was dunia. Sebab ingat kita sekarang berada di depan Allah, kita bermunajat dengannya. Maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepadanya dengan hati yang lalai dan dada yang penuh serabut dengan was-was dunia. Lepas tu kita rasa malu bila kita berhadapan Allah Ta'ala. Tapi duk teringat teh tarik kedai mamak roti canai. Tapi tu yang biasa berlaku noh. Memang saya pun baca ni, aduh susah lah nak kata kan. Dia mai sampai kadang-kadang aduh. Sebab itulah tuan-tuan nak kena buat adab-adab ni, kemudian dia hadirkan diri kita dan ingat apa yang kita baca daripada Allah Ta'ala tu. Patut rasa malu kita hadapan Allah dengan hati yang lalai, dengan semua serabut dengan was-was dunia dan bisikan syahwat dan nafsu. Bila masuk solat masih ada lagi perkara-perkara hati kita dengan nafsu. Entah lagi kadang-kadang kita solat kita pun jadi laju je sebab urusan kita nak terkejar urusan dunia. Ni lagi lah malu patutnya kan. Apatah lagi urusan dunia tu bukan setakat urusan keuntungan hidup dunia kita. Kotlah memang terkejar sangat sebab sekejap lagi ada selling business ke apa benda semua. Itu satu hal lah. Solat kita jadi ringkas-ringkas sebab nak terkejar sangat. Kadang-kadang ni sebab apa? Sebab satgi bola start Ustaz. Satgi game dah nak mula dah. Oi laju. Ni lagi lah dahsyat kan. Ni cerita benar tuan-tuan. Saya sebenarnya dalam hidup saya pergi stadium untuk bola 2 kali saja. 2 kali ya. Kali pertama tu dekat Hong Kong siap. Tu dia Ustaz. Sampai pergi Hong Kong tengok bola dah. Saya sebenarnya masa tu mengajar dekat anak-anak kedutaan. Masa tu tahun 99. Masa umur saya pun baru 20 tahun. Mengajar Quran dekat anak-anak kedutaan masa tu 3 bulan di Hong Kong. Jadi nak kata masa tu ada game pula Malaysia lawan Filipin. Jadi ada seorang orang yang kerja kat kedutaan tu, dia ajak saya bagi tiket free. Saya pun pergi lah. Tu first day nak pergi stadium tengok bola. Tu pertama kali. Malaysia menang masa tu. Menang sungguh. Tapi orang Filipin cukup banyak ke Hong Kong sebab mereka kerja orang gaji kan. Ramai. Risau juga kita masa tu. Game satu lagi saya tak pergi tu memang gaduh siap. Kalau tuan-tuan ingat tahun 99. Memang gaduh. Mereka baling-baling barang kat player-player Malaysia. Tadi kedua Malaysia lawan Brazil kat Stadium Shah Alam sebab kawan saya beria-ria nak suruh saya pergi. Dia belikan tiket tu saya siap. Dia beria. Saya bukan jenis minat tengok. Saya minat main bola. Saya memang main bola tentang sampai hari ni kena main bola tapis. Sebab nak bagi badan sedap lah kan. Antara terapi saya sleep disc. Nanti tuan-tuan pelik kata, ada ke sleep disc main bola? Tapi saya okey banyak sebab main bola kan. Itu pelik. Baik, yang pentingnya masa yang kat lawan Brazil tu, Malaysia lawan Brazil tu, kawan saya belanja tiket, saya pun pergi lah. Kawan baik saya, dia nak sangat saya pergi lah. Jadi game lebih kurang pukul 8 atau apa. Jadi kami solat maghrib dekat surau. Memang alhamdulillah saya pun masih kagum lah. Ada surau banyak kan dekat stadium tu. Tapi orang pun ramai. Tapi yang saya seronok tu orang pun memang solat sungguh. Saya rasa boleh lebih separuh yang datang ke stadium tu memang solat. Masya Allah, saya kagum lah masa tu kan. Orang Malaysia kita lah jaga juga solat. Tapi masuk macam tu lah, solat keluar masuk sebab surau kecil. Yang pentingnya masa saya masuk dalam solat tu ada satu pakcik tu jadi imam. Yalah, dia pun mungkin tolak dia pun jadi imam lah. Jadi rakaat kedua tu dia dah start baca Al-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Kira lebih kurang ayat yang kedua ni tiba-tiba kami dengar sorak kat stadium. Ramai sorak.
Tak tahu sorak ni pasal apa. Boleh edit player dah masuk kan. Pakcik tu tadi main cari waswasi kanan lagi waswasi sebelah tu, dia pun dah tiba dia pecut. Dia dengar sorak tu, dia punya pecut baca tu. Habis. Tu dia. Dia risau kot. Oh player dah masuk cepat-cepat. Aduh. Aduh, ni tak kena nampak kan. Jadi kita satulah tips yang kita ingat. Apa urusan kita penting aku ingat tuan-tuan, segala urusan kita ni di bawah kekuasaan Allah. Nampak tak? Saya pun kadang kita manusia lah. Kadang-kadang saya pun main. Kita rasa nak cepatkan solat sebab ada urusan. Tapi masa tu dilawan dengan apa? Fikir. Kita kalau fikir akal kita ni urusan ni, kalau kita lambat sekali, ingat semua di tangan Allah Ta'ala. Sekarang ni yang kita menghadap ni yang nak menentukan urusan kita baik atau tidak. Kita patutnya jaga ni dulu, priority dia, adab kita dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah InsyaAllah kada dimudahkan. Saya teringat juga masa tu saya hantar orang rumah saya. Masa tu kami duduk nilai lagi. Sebelum saya duduk sini, saya duduk nilai kat Negeri Sembilan. Orang rumah saya nak balik Kedah, naik flight. Saya hantarlah ke KLIA 2. KLIA 2 ni kan dia jauh kan. Dia jauh nak jalan ke kawasan kapal terbang tu. Kira flight dah lambat lah Air Asia. Tapi masa tu tak sembahyang subuh lagi. Dia memang kesian lah dengan anak dia apa semua. Saya hantar dia ada urusan masa tu. Kena pula masa tu dah flight nak gerak dah, dia tak solat subuh lagi. Jadi dia duduk risau, kata macam mana ni? Kata pergi solat dulu, kata pergi solat dulu, insya-Allah lah Allah Taala pemudahkan. Dia duduk risau dengan anak apa semua, kata pergi solat, pergi solat. Dia pun pergi masa tu. Saya pun tunggu kat luar. Masa tunggu kat luar tu, tengok Syekh guru saya, Syekh Muhammad Nuruddin ada dekat surau. Dia pun keluar, saya pun jumpa dia baiklah. Saya masih sembang dengan dia. Lepas tu dia pun keluar, memang dia risau lah, sebab masa dah singkat ni, dia dengan anak jalan jauh. Saya tak apa, alhamdulillah dah sadakan hak Allah kan. Insya-Allah tawakal. Memang dia jalan sikit depan tu ada apa tu yang kereta tu kan. Yang kereta dekat airport tu kan, jalan ni tu kan. Dia nampak orang rumah saya dengan anak, dia pun panggil, "Mai." Dia kata, "Mai naik." Terus bawa, terus sampai ke kapal terbang. Dia kata alhamdulillah. Dia pun lepas tu dekat dia kata, "Betul lah bang." Kan apa nak kalut-kalut sangat. Kan kalau kita yakin je. Dia kata alhamdulillah. Nampak? Alhamdulillah kat situlah. Baik, jadi baik. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala rahsiamu dan melihat ke dalam hatimu, dan ia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk dan penuh rendah diri. Maka sembahlah Tuhan seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau belum mampu membuat demikian, maka tanamlah di dalam hatimu bahawa sebenarnya Tuhanmu melihat perbuatanmu. Baik. Kemudiannya macam kita kata tadi, kita ketika dah hadapan Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala mengetahui apa saja dalam hati kita, dan juga mengetahui segala rahsia kita. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi yang sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok pun dalam hati kita. Di samping kita laksanakan solat ni dengan penuh adabnya, jaga dengan rukun-rukun yang semua, itu zahir dia memang kena jaga. Tapi ingat, tempat lihat Allah adalah di hati, seperti mana dalam hadis Nabi SAW, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah Ta'ala tidak melihat kepada jasad kamu dan juga rupa kamu. Kamu handsome ke, kamu putih ke, hitam ke, dia tak tengok hal tu. Tapi dia melihat pada hati kamu dan amalan kamu. Jadi hati nak kena jaga ketika tu di hadapan Allah Ta'ala. Nampak no? Dan sembahlah Tuhan seakan engkau melihatnya. Jadi daripada hadis Nabi SAW yang Nabi SAW sebut tentang makna ihsan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sampai peringkat ihsan adalah bila mana kamu menyembah Allah Ta'ala seolah kamu melihat Allah. Ingat, lihat kat sini bukanlah maksud lihat zat Allah Ta'ala. Ada pun lihat zat Allah SWT, benda tu tidak boleh dilihat oleh kita di dunia. Tapi insya-Allah dia adalah nikmat, kemuncak nikmat bagi ahli syurga di syurga kelak, di hari akhirat. Itu kemuncak nikmat melihat Allah SWT. Di mana disebutkan dalam beberapa hadis, antaranya hadis riwayat Muslim, lebih kurang mafhumnya bila ahli syurga ditanya oleh Allah Ta'ala, nak apa lagi? Minta tambah. Allah Ta'ala nak suruh nak tambah lagi. Dah bagi syurga, dah masuk syurga, Allah Ta'ala kata nak apa? Meh, aku nak tambah lagi. Ahli syurga tak mampu nak fikir, sebab apa yang mereka lihat sekarang pun benda yang tak pernah terbayang sebelum ni. Jadi nak minta apa? Tak boleh nak bayang, tak boleh nak tahu. Sampai Allah Ta'ala ilhamkan kepada mereka, sebut kamu nak sekian. Dan mereka kata ya. Nak sekian.
Kemudian Allah Ta'ala buka hijab dan mereka semua lihat Allah. Bila lihat Allah Ta'ala, maka nikmat tadi macam tak ada apa. Sebab rupanya kemuncaknya nikmat adalah melihat Allah SWT. Sebab segala nikmat tuan-tuan, segala kecantikan yang ada ni, semuanya adalah tajalli saja. Tajalli maksudnya Allah Ta'ala nak mengenalkan sifat dia, supaya kita faham cantik. Kerana nak faham cantik tuan-tuan, dengan Allah Ta'ala jadikan benda yang cantik. Tapi hakikat tu, sifat-sifat yang Allah Ta'ala ciptakan semua ni adalah hakikatnya bersifat dia. Faham? Baik, jadi yang kita nak lihat kat dunia ni tuan-tuan, lihat kudrah Allah, kekuasaan Allah, perbuatannya. Jadi kita sekarang ni tiap-tiap hari sebenarnya ada tayangan di hadapan kita. Ni matahari terbit ni. Sebenarnya bagi orang yang tafakur, ulul albab, mereka lihat ni peredaran langit malam dan siang ni tanda kebesaran Allah. Bayangkan matahari ni tuan-tuan, sebelum kita wujud kat dunia ni dah ada dah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, matahari dah ada. Malah sebelum bumi diciptakan lagi dah ada matahari. Tapi tengok dia punya api dia tak pernah terpadam sampai hari ni. Kita pun tahu kita nak sustainkan satu bahan bakar bukan senang. Tapi matahari itu lagilah dia punya bahan bakar yang besar. Jadi semua itu menunjukkan pada kudrah Allah SWT. Bergerak pula bumi ni berpusing, semua ni menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang tiada had, tiada kemuncaknya. Dan bila kita berhadapan Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala yang maha agung, yang sentiasa menguruskan segala-gala ni lah kita berhadapan. Hatta dalam diri kita yang kita pun tak pernah uruskan, Allah yang uruskan. Kita makan, kita serahkan segala urusan makanan tadi, proses makanan perut kita tadi pada Allah Ta'ala. Tak ada siapa pun yang nak urus sendiri. Mana tak mampu kita nak uruskan, walaupun seteguk ayat yang masuk kita uruskan tadi, tak mampu. Allah Ta'ala yang uruskan, dan kita serahkan pada pentadbiran Allah. Sekarang ni kita hadapan dengan Allah yang uruskan tersebut. Jadi itu yang kata ni nampak ni. Bukan nampak zat Allah, tapi sebenarnya kita nampak sekarang ni. Allah Ta'ala yang Tuhan kita selama ni. Tapi kalau sekiranya tak sampai darjat ni, sebab hakikat dia darjat yang nampak ni dipanggil maqam musyahadah, maqam menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi nak capai maqam ni tuan-tuan bukan mudah. Dia kena ada latihan rohani yang jauh, yang lama. Dan dia kena ada hati yang betul-betul prepared untuk menerima ilmu tersebut, cahaya Allah Subhanahu Taala. Dia kena ada latihan rohani dia. Bukan setakat mengaji. Mengaji ni tetap wajib, belajar semua. Tapi dia kena ada latihan rohani dengan ibadah, dengan zikir. Jadi orang yang berada makam tu yang betul-betul faham apa dia panggil melihat ni, musyahadah ni. Tapi Imam Ghazali kata, kalau rasa-rasa kita tak mampu, maka kita kena hadirkan diri bahawa Allah melihat kita sekarang. Kena yakin. Ini yang Nabi kata, anta'budullah ka'annaka tarahu. Bahawa ihsan itu kamu menyembah Allah Ta'ala seolah-olah kamu melihat Allah. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sekiranya kamu tak mampu seolah melihat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu yang melihat kamu. Yang ini panggil muraqabah, rasa sentiasa diri diawasi. Nampak tak? Boleh lagi sikit tak? Apabila hatimu tidak mahu hadir, apabila hatimu tidak mahu hadir dan anggotamu tidak tenang, maka ini adalah berpunca daripada kurangnya makrifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Tuhanmu. Kalau kita dah baca kitab ni, tapi awal aku nak cuba hadir, rasa lihat Allah ni payah sangat, tak ada rasa, lalai juga, tak main. Sebenarnya dia tanda kita kurang makrifat. Apa maksud makrifat ni tuan-tuan? Makrifat maksudnya kenal. Asalnya makrifah ni maksudnya kenal. Dia panggil isim, dalam bahasa Arab panggil isim masdar. Isim masdar mimiyah. Kalau dalam ilmu bahasa Arab lah. Maksudnya kata terbitan daripada fi'il arafa ya'rifu. Arafa maksudnya kenal. Dan kita ni dituntut pertamanya untuk kenal Allah SWT. Berkenalan dengan Allah Ta'ala. Kenal Allah Ta'ala ni satu bebanan ataupun tugas kita di dunia tuan-tuan. Dan satu masa dia adalah satu ujian. Satu ujian bagi kita. Bila kita kata benda tu ujian tuan-tuan, benda ujian, dia tak boleh nampak jawapan dia terang-terang kalau tidak terpanggil ujian. Kita sebagai cikgu tuan-tuan, tuan-tuan ramai cikgu sini kan, kalau kita buat ujian dekat sekolah,
Tapi kita tampai jawapan dekat papan hitam putih depan. Tak ada makna ujian ni. Semua budak tahu tengok. Jadi salin saja. Dia tak ada panggil ujian. Nampak tak? Tapi kalau kita ajak anak murid, kita buat ujian pada anak murid kita, subjek yang bukan bidang mereka contohnya. Saya sebagai konon adalah saya sebagai pensyarah bidang syariah. Tiba saya kata okey, esok ada ujian. Tiba saya bagi kertas architecture. Memanglah budak-budak tadi jawab sebab dia kata bukan bidang dia, kami tak boleh belajar. Buat je, kata ni ujian bagi kamu. Mana ujian namanya? Ini nak naya budak-budak. Kan? Jadi tuan-tuan, konsep ujian dia mestilah satu benda yang dia tak nampak jelas, tapi dia benda yang boleh nampak. Macam tu. Kalau tidak, boleh faham tak? Ujian ni benda yang kita untuk macam ni lah, macam teka-teki kan. Teka-teki tu ujian. Teka-teki silang kata. Dia kena fikir panjang sikit. Jadi Allah SWT uji kita dengan banyak ujian. Antaranya untuk kenal dia. Dan nak kenal Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia kena ada mujahadah dia. Kena ada mujahadah dia, kesusahan dia. Kalau Allah SWT tunjukkan diri dan zat dia, maka tak ada ujian bagi kita. Tapi Allah Ta'ala menguji kita untuk kenal dia, tapi Allah Ta'ala tak tunjukkan zat dia. Jadi kita kena mengenal Allah Ta'ala dengan apa? Dengan teka-teki yang ada pada alam ni, dengan membaca kitab alam ni, dan membaca Al-Quran, dan juga mengikuti Nabi Muhammad SAW yang mengenalkan kita pada Allah SWT. Itu tugas kita. Jadi kalau seorang tu mengambil jalan untuk berkenal Allah Ta'ala dengan seperti mana yang Nabi SAW ajak kita, dengan Quran, dengan sunnah Nabi SAW, kemudian Quran dengan sunnah ajak kita untuk berkenal Allah Ta'ala melalui melihat alam ni, tafakur pada alam, maka akan bertambahlah ma'rifat kita, kenal kita pada Allah Ta'ala. Bila tambah kenal ni, tambahlah iman kita. Bila tambah iman ni tuan-tuan, yang betul-betul kita akan rasa hadir pada Allah Ta'ala, akan rasa khusyuk, akan rasa gerun pada Allah SWT. Jadi bila benda ni tak ada tu yang kita payah, kita rasa tak dapat rasa haibah. Kenapa kalau sebut Allah, kita tengok kadang ada orang bila sebut tentang hadis-hadis menakutkan apa semua, orang teriak je. Tiba kita rasa payah nak teriak. Aku rasa tak takut ni. Ada orang kadang kita ceramah cerita tentang Rasulullah SAW, rengih-rengih tak kisah ni. Tiba kita tak rasa. Awak ni pun teriak. Bila kita cerita tentang wali-wali Allah, cinta mereka kepada Allah SWT, kita tak boleh nak faham. Kita tak dapat rasa benda tu. Ini sebab kurang ilmu kita. Nampak tak masalah pada kita? Kurang ilmu kita, kurang makrifat kita. Sebab itulah dikata sini, apabila hati kamu tak boleh nak adil juga, anggota kita tak tenang, rasa macam tak boleh nak khusyuk juga. Sebab tu sebenarnya kurang makrifat kita. Baik. Kurang kita makrifat kita, kebesaran dan juga keagungan Allah. Cuba engkau bayangkan, sekiranya ada orang soleh daripada keluargamu yang sedang perhatikan dan meneliti sembahyang kamu, pasti ketika itu kamu akan dapati hatimu menjadi khusyuk padanya, dan segala anggotanya menjadi tenang di hadapannya. Oleh itu kembalilah engkau menasihati dirimu dan kata padanya, wahai nafsuku, tidakkah engkau rasa malu pada Allah Tuhanmu yang menciptakanmu? Betapa engkau tidak malu di hadapan manusia yang lemah ini, dan dia hanya salah satu daripada hamba Tuhanmu. Apabila manusia ini meneliti sembahyangmu, engkau boleh khusyuk dan anggotamu menjadi tenang, dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya. Sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak memberi sebarang mudarat dan manfaat kepada kamu. Kemudian betapa engkau tidak malu pada Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu, dan betapa engkau tidak rasa takut kepada kebesarannya. Apakah Allah Ta'ala itu lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Maka alangkah besarnya kezalimanmu, alangkah bersangatannya jahilmu, dan alangkah besarnya pemusahanmu terhadap dirimu sendiri. Maksud dia kata, kalau sekiranya payah juga nak rasa khusyuk tu, dia kata, Imam Razali kita bayang sekarang ni, kalau ada seorang yang kita betul-betul segan, orang alim, tok guru yang kita kenal, kalau rasa-rasa dia ada sekarang ni, duduk tengok kita sembahyang, masa tu kita pun tak berani nak sembahyang dengan keadaan yang lalai, kita khusyuk. Tapi ini boleh jadi ada setengah orang untuk dia bayangkan benda macam ni. Sebab dia kata, aku tak rasa apa pun kalau ada orang alim dia tengok aku sembahyang. Boleh faham maksud saya no? Sebab kalau kita betul-betul, tu pun perlu berilmu lah. Kalau kita seorang tak ada ilmu, dia rasa segan dengan satu tok guru, seorang alim. Sebab zaman sekarang ni nak kata teruk, kadang-kadang seorang manusia hatta ulama ke orang alim, dia tak rasa heran pun. Tapi orang yang ada ilmu sikit sebanyak, dia tahu kalau ada seorang tok guru ni kan, yang alim, ada haibah, dia nak buat solat, sebarang pun tak berani. Nampak no?
Guru kami Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari dulu Cengeng, tuan-tuan. Saya belajar dengan dia tahun 2000, 2001 kat Kedah dulu. Masa tu umur ni baru umur saya lah ni. Baru umur 41, 42. Tapi dia punya Cengeng, tuan-tuan. Cengeng semua. Tak berani. Saya memang ngaji memang duduk belakang-belakang, tak duduk depan. Sebab sekali kalau sekiranya kaki duk main kali sana kali ni, memang kena jelekah dengan dia. Lepas tu dia tak kira jelekah tu budak kecil ke, budak remaja ke, makcik pun dia jelekah. Guna dia Cengeng, jaga adab. Jadi orang macam ni, tuan-tuan. Orang yang kena Syekh Nuruddin, tuan-tuan, memang rasa-rasa nak jadi imam depan dia. Tak ada dia. Tak berani. Saya teringat satu kisah. Yang cerita ni Pak Sumit cerita kepada saya. Pak Sumit Bukit Tembaga, seorang wali Allah. Syekh Nuruddin dengan Pak Sumit dengan kawan saya Ustaz Nazim. Ustaz Nazim, mudir Mahat Tafiz Ibn Sina di Kedah. Dia cerita mereka pergi jalan. Lepas tu kena waktu tu sebelum maghrib. Jadi masuk satu masjid dekat kampung. Dekat Kedah ni Syekh Nuruddin memang terkenal lah. Jadi tu imam naik mimbar, tengok Syekh Nuruddin ada bawah dengan jubah dan serban dia. Tu imam tu tak boleh nak baca khutbah. Ketak. Lepas tu baca Al-Fatihah, siap sambut-sangkut. Pak Sumit cerita kat saya kan, dia kata, Syekh Nuruddin lagi marah lepas tu. Apa orang imam baca lagu ni? Jadi orang tu kenal. Bila kenal tu jadi tak tahu orang. Ketak tu tu kenal lah. Tapi tuan-tuan orang tak kenal Pak Sumit. Dalam tu, masa dalam masjid tu orang tak kenal Pak Sumit. Pak Sumit dia pun dia pakai kain melikat biasa, orang baju Melayu, pakai kopiah biasa. Padahal Pak Sumit tu, Syekh Nuruddin tu, kalau jumpa dia cium tangannya. Pak Sumit tu wali Allah, tuan-tuan, kat Kedah. Syekh Nuruddin Al-Banjari, tuan-tuan kenal. Masyhur kan, popular dia. Syekh Nuruddin cukup hormat, kagum dengan Pak Sumit ni. Tapi Pak Sumit orang tak kenal. Jumpa dia nampak orang Pak Long biasa yang dalam tu. Jadi Tok Imam dia tak ketak langsung untuk Pak Su sebab tak kenal. Tak rasa apa. Padahal Pak Su tu, tuan-tuan, guru saya buat jumpa guru saya Syekh Muhammad Muhyiddin daripada Yaman tu. Buat jumpa dia kali pertama. Balik daripada ziarah tu, tuan-tuan, saya dengan kawan saya Ustaz Zainuddin, Ustaz Salih kenal Ustaz Zaim kan. Ustaz Zaim kat Mahat Tafiz sana. Kami dua orang dalam kereta tu. Kami tengok Syekh Muhammad tu sepanjang perjalanan tangan dia macam ni, ketak. Dia pegang. Ketak ni. Macam ni tak ketak, tuan-tuan. Pak Sumit salam guru kami Syekh Muhammad ni. Kemudian Pak Sumit cakap, kami balik-balik ke homestay, kami tulis balik apa Pak Sumit cakap tu, ada lebih kurang lebih 10 poin tak salah. Syekh saya kata, subhanallah, 10 benda yang Pak Su cakap ni adalah soalan dalam hati dia sejak dia kat Jeddah lagi. Dia tertanya-tanya. Pak Su pegang tangan dia, salam sambil cakap, mak satu-satu. Balik tu teriak, guru kan ni, menangis, retak tangan dia. Saya sendiri saksikan benda ni, tuan-tuan. Saya ada sendiri, Ustaz Zainuddin kata percaya, dia tanya dia. Ni bila orang kenal, tuan-tuan, terus guru saya menggeletak, tuan-tuan. Dia kata subhanallah, dia kata ni wali Allah besar ni, kata. Wali Allah besar ni, kata. Demi Allah, sampaikan dia kata, tuan-tuan, Syekh Muhammad di sini kata, dia kata wallahi hadha min kibaril awliya fi hadha zaman. Dia kata demi Allah, dia kata ni antara sebesar wali Allah zaman sekarang. Pak Sumit. Padahal guru saya, tuan-tuan, saya listkan nama guru dia. Setengah guru dia tu memang wali-wali terkenal dekat Arab. Antara ni Habib Hamid bin Alawi bin Tahir Al-Haddad, anak mufti Johor dulu tu. Sayyid Alawi Tahir Al-Haddad. Tu antara guru dia, anak dia. Habib Abdul Rahman Al-Kaf. Ni semua terkenal wali-wali Allah. Syekh Abdullah An-Nakhibi. Tapi bila Syekh Muhammad ni jumpa Pak Sumit, sampai dia kata, tak pernah jumpa wali seperti ni, wali Allah seperti ni. Jangan cerita dia, tuan-tuan, bila kenal kan, Pak Sumit pakai biasa je. Tapi bila kenal baru kita tahu kan, baru kita kenal, baru ketak kita. Jadi Imam Ghazali kata, bayangkan orang macam ni yang kita kenal ni, kalau ada lah. Kemudian kita bayangkan kalau kita solat depan dia macam mana. Tak berani, tuan-tuan, nak solat lebih kurang, kita kerja khusyuk. Kemudian kata pada diri kita, subhanallah, kata, tak malu ke? Dengan makhluk kamu boleh khusyuk, kamu boleh rasa segan, kamu boleh rasa takut dalam solat kamu. Sedangkan depan Allah kamu tak rasa seperti itu. Jadi Imam Ghazali nak ajar kita cara nak mendidik ataupun nak ajak nafsu kita. Nampak no? Jadi benda tu kita bila solat tu, tuan-tuan, hadirkan diri kita. Hadirkan diri kita dan kena latih sampai dah diri kita ni akan belajar khusyuk ni, akan belajar solat yang betul-betul berasa ni. Baik, kita berhenti sampai sini dulu, no, tuan-tuan. InsyaAllah nanti pengajian akan datang kita sambung lagi. Jadi saya mohon maaf sekiranya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin.
اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وعملا وامن علينا محبته وبعثنا معه يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.